Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, so baru-baru ni kecoh tentang margin call 1.5 trilion dekat market energy, dan kita nak bincangkan pasal 1.5 trilion ni sebab memang dah kecoh, and adakah dia akan bagi kesan kepada harga Bitcoin dan juga kripto. Tapi sebelum tu kalau tengok dekat tepi saya ni, saya akan buat webinar lah untuk bulan ni. Lama tak buat, bulan lepas tak buat webinar, so bulan ni saya buat lagi webinar untuk asas trading kripto untuk beginner. Okey, sebab ramai yang terciduk, kadang-kadang follow signal dan sebagainya sebab diorang tak tahu asas dia. Okey, so kalau tuan-tuan puan-puan baru subscribe channel ni, mungkin tak pernah pergi trading class ataupun kena bayar mahal dan sebagainya, tak perlu risau. Yang ni memang free lah, tuan-tuan puan-puan tak perlu bayar apa-apa. Cuma syaratnya perlu daftar ke dalam exchange Poloniex. So kalau dah daftar dalam exchange tu, baru akan dapat akses untuk kelas tu lah. Okey, so kelas ni saya akan buat melalui platform Zoom. Dulu buat pakai Microsoft Teams, ramai yang komplain ada isu, so saya guna Zoom. Hari Sabtu ni pukul 10 pagi. Kita try buat weekend pula. Okay, so yang ni terhad untuk 150 orang. So siapa-siapa yang tak pernah join kelas trading saya yang dulu-dulu, masih ada kesempatan untuk join, sebab group trading, siapa yang join kelas ni saya akan masukkan ke satu private group trading, yang tu target dia adalah 1000 orang. Once dah reach 1000 orang, saya akan activatekan group tu lah. So kita boleh buat trading secara berkumpulan. Lebih kurang macam tu lah idea saya. Okay, so siapa tak daftar boleh daftar lah. So yang ni saya ada post beberapa hari lepas dekat ruang post ni dekat YouTube, boleh klik, and saya akan letakkan link kelas dalam ruang description. Okay, so sedikit iklan lah. Sekarang kita pergi dekat topik utama kita. Alright, so ini apa yang kecoh sejak 2-3 hari lepas, di mana akan berlaku ni dipanggil lemon event. Sebab apa? Sebab tahun 2008, tahun 2009 berlakunya market crash secara besar-besaran di US, dan market crash tu berlaku disebabkan industri real estate. Alright, tapi waktu tu dia crash, nilai dia dalam, kalau tak silap saya, billion lah, 300 billion or something like that. Okay, tapi ini 1.5 trilion tuan-tuan puan-puan. Yang ni berlaku di energy industry. Alright, so sekarang ni apa yang berlaku adalah, kita akan tengok satu-satu lah. Yang saya highlight warna kuning ni untuk mudahkan tuan-tuan puan-puan tengok juga. Okay, so sekarang ni diorang akan kena margin call sebanyak 1.5 trilion. 1.5 trilion ni akan hilang lah in derivative market, dekat energy derivative market. So yang ni Equinor ni adalah syarikat energy lah. Alright, gas, power, all sort of energy lah, tu dia orang punya business. Dia kata 1.5 trilion ni adalah konservatif. Maksudnya nilai dia kemungkinan akan hilang lebih daripada 1.5 trilion. Jadi mereka perlu elakkan daripada kena margin call, and diorang dah tak ada duit. Tu yang dia kata, liquidity at energy firm is drying up as many companies have started to struggle to meet their margin call on the energy derivative market. Okay, ni orang kata jangan gatal main futures. Futures ni kalau high level main kan, kalau diorang hilang duit, diorang akan menangis dengan kerajaan akan tolong. Ini kalau level-level ikan bilis main futures, hilang duit, nak menangis dengan siapa? Kerajaan pun takkan tolong. Okay, so in this state diorang memang dalam keadaan yang critical lah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, ini carta EU okay, EU natural gas. Okay, diorang pergi short. Diorang pergi short sebab apa? All this while harga dia ni je, sampai tahun lepas harga dia sekitar 15 euro. Sekarang ni dia dah naik, paling tinggi hari tu 240, sekarang dekat 200. Diorang ni, okay, all this energy company pergi short the market. Short maksudnya apa? Dia nampak, ni dari $17 dah naik dah kan, so kita short. Cuma saya tak tahulah diorang short dekat which price, dekat sini ke ataupun dekat 230 something ke kan. So diorang pergi short the market. Okay, so bila diorang short the market, kalaulah
market ni jatuh balik, then diorang akan untung. Kalaulah dia tak jatuh, dia naik lagi, dekat situlah diorang akan kena margin call. Okay, kenapa perkara ni boleh berlaku? Of course sekarang ni yang pegang energy punya market adalah Russia. So sekarang kan ada isu. So yang tu kita akan sebut lah. Sekarang ni saya nak clear this part dulu. Alright. So dia kata if that company needs that much money, that means liquidity ni memang dah cair lah, dah tak ada liquidity dekat gas market, so diorang perlu minta bantuan kerajaan. So ni dia kata some countries in the EU, dekat Europe ni, have already decided to set up funds to avoid a collapse of their energy derivative market. Okay, sebab kalau company-company besar ni jatuh, ibaratnya ekonomi negara tu akan menghadapi masalah. So contoh macam negara Finland and Sweden, diorang dah letak plan lah macam mana nak selamatkan. Sebab apa? Sebab kalau diorang top up duit tu, then diorang boleh top up lah duit dekat pasaran derivatif tu. So tak adalah kena margin call. Mungkin dia price level tu dapat dinaikkan lagi, so dia tak kena margin call lah. Alright. So ni kata the crisis deepened after Russia said on Friday. Russia dia keluarkan statement, okay, di mana diorang punya gas pipeline tu yang diorang salur dekat Jerman tu, diorang tutup. Diorang tutup. So bila orang marah, Russia kenapa tutup pipe? Russia kata, dah korang sekat aku punya ekonomi, sekarang ni aku sekat lah gas. Fair enough lah kan, sebab US suruh US buat sekatan ekonomi, Europe pun gatal nak ikut US kan. Lepas tu bila Russia ni bukan negara tak ada apa-apa, dia ada natural resources, dia ada gas, dia ada food, apa semua resources dia ada. Cuma in terms of dia punya rubble mata wang tu yang akan kurang dipakai lah kan, sebab kena sekatan ekonomi dan sebagainya. So dia gunakanlah apa yang dia ada sekarang ni. Alright. So kalau Russia tutup gas pipeline, of course consumption energy dekat Europe dah lah tinggi. Winter nak datang, of course kalau dia akan jadi lebih tinggi, penggunaan lebih tinggi, demand lebih tinggi, harga akan naik. Kalau harga naik lagi tinggi, tuan-tuan puan-puan, memang diorang akan kena margin call. Okay, so untuk dia nak kata menyelamatkan keadaan, taklah kan, untuk mengurangkan risiko lah, risiko kena margin call. Contoh macam Finland, dia bagilah 9.92 bilion, 10 bilion euro, so that diorang company ni boleh top up sikit, okay, dekat derivative market and dapat elakkan margin call, okay, atau jauhkan daripada kena margin call. Okay, so inilah situasi dia sekarang ni. Energy crisis ni memang sedang berlaku. Okay, saya tak tahu kenapa dia pergi gatal nak pergi short the market, lalas terperangkap. Okay, sekarang ni bola di kaki Russia lah. So Russia pun dia pun yalah, bila jadi macam ni harga akan naik. Okay, dia akan jadi lebih mahal. And kalau kita tengok dekat sini, Russia dia dah control at least 12.4 trillion. Bayangkan Europe hilang trillions of money, Russia dapat 12.4 trillion. Okay, bukan dapat lah, dia control that much of asset. Ni dia dapat dari mana? Ukraine's energy, metal and mineral deposit. So this whole thing cari gaduh dengan Russia akhirnya backfire, tuan-tuan puan-puan. Dia backfire, tapi yang jadi mangsa ni bukan US. Okay lah, US pun in a way affected, tapi sekarang yang jadi mangsa teruk adalah Europe. Okay, sebab apa? Untuk pengetahuan, Europe ni dah lah ni lah lawak. Okay, so dia kata ni dekat The Sun lah, dekat UK. Welcome to sanction hit Russia where price are down as Brits suffer from inflation. Dah lah kena inflation. Okay, lepas tu bila nak cut the interest rate, ada masalah krisis energy pula. So memang diorang tersepit. Diorang tak sempat macam US, diorang bila inflation tu naik, diorang sempat lah nak buat all this quantitative tightening, di mana dia nak naikkan interest rate apa semua. Europe tak sempat nak buat benda macam tu, terus dah kena inflation yang sangat tinggi.
Okay, so diorang buat comparison dekat sini lawak dia. UK dengan Russia. Okay, so lepas Russia kena sanction, dia punya harga makanan jatuh, dia punya yalah banyak keperluan-keperluan asas harga dia jatuh, and dia punya energy bill tenaga lah, penggunaan tenaga, cost dia punya tenaga naik dalam 10%. UK pula makanan semua naik lah. Okay, makanan semua memang naik. Lepas tu energy dia orang naik 80%, tuan-tuan puan-puan. Okay, ini dekat UK. Kalau tengok macam dekat Scotland ni, Scotland dia kata apa? 200% energy bill rise. So ibaratnya contoh kalau kita bayar RM100 setiap bulan bil rumah, sekarang kena bayar RM200. Ni ada yang lagi teruk. Macam small businesses ada yang kena bayar hampir 500%. Ibaratnya kalau kita buka kedai, kalau elok duk bayar bil TNB dalam 1,000, tiba-tiba kena bayar 5,000. Masak lah. So inilah krisis yang sekarang tengah berlaku dekat Europe. Walaupun ada yang kata UK ni dia kan dah keluar daripada Euro dan sebagainya, tapi when comes to this sanction berpihak kepada US ni, UK pun ikut juga. So hadap lah. Hadap lah. Okay, so that's the thing lah. So memang Russia, nak kata Russia berada dalam keadaan selesa pun sebenarnya tak. Okay, diorang kena sanction. Mana-mana negara yang kena sekatan ekonomi akan menghadapi kesulitan. Tetapi dalam Russia, diorang nak jatuhkan Russia, nak sulitkan ekonomi Russia, ekonomi diorang sendiri terpalit juga. Okay, especially Europe. US dah teruk. Sekarang ni that's the thing about banyak negara, tuan-tuan dan puan. Banyak negara sekarang dalam krisis. China dengan mortgage crisis, US pun dengan dia punya krisis. Lagi Europe dengan energy crisis. Russia pun dah kena sekatan ekonomi kan. So banyak all this kind of crisis. So kalau terlampau banyak krisis, saya tak tahu kalau benda nak meletup, maybe boleh jadi perang. Kita tak tahu. Okay, sebab kalau nak escalate benda ni lagi further, boleh jadi perang yang lebih dahsyat lah. Sekarang ni taklah dahsyat sangat setakat Ukraine dengan Russia saja. Tapi walaupun tak berperang, impact ekonomi ni dah macam dah tengah berperang sekarang ni. Okay, so kalau benda ni berlaku, yes, UK pun dah dapat Prime Minister baru dan sebagainya. So diorang pun sebelum tu nak tunjuk, ni lah sekatan gas yang Russia buat. Tengok ni yang Nord Stream ni, diorang tutup memang kosong. Dia tak bagi. Lepas tu 2 hari bulan adalah dia bagi sikit 40,000. Dia buka sikit lah nak ambil kan. Mungkin dia tak nak lah. Dia tak adalah nak bunuh semua orang. Mungkin dia macam buat benda ni sebab nak bagi harga gas tu naik. So mana tahu dia orang kena margin call kan. Okay, sebab Russia punya aim sekarang ni adalah sekatan ekonomi diorang ditamatkan. So kalau Europe dah bising dan sebagainya, maybe US akan dengar cakap. Tapi kalau US batalkan sekatan ekonomi, ibaratnya Russia menang perang lah. Ibaratnya lebih kurang macam tu. Perang Russia dengan Ukraine, Russia yang menang. Okay, lebih kurang macam tu. So sekatan ekonomi itu telah dimansuhkan. So all this while memang diorang akan dapat gas. Russia bagi kan. Ni ada time ni pun Russia tak bagi juga. Okay, ni dia bagi balik kan. Bagi. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan tengok semakin lama semakin kurang pemberian gas. Dia buat secara berkala. Makin lama makin kurang, now dah kosong. Sekarang ni winter dah dekat dah. Diorang nak pakai lagi banyak tenaga. So diorang kena cari alternatif yang lain. Bukan Russia saja yang bagi diorang tenaga. Ada juga diorang dapat dari negara lain, and diorang pun ada certain country dapat hasilkan sumber tenaga mereka sendiri. Tetapi bila ada sekatan daripada Russia, dia akan bagi efek kepada diorang punya sumber tenaga lah. So at the same time, bila dah ada isu inflasi dan sebagainya, tengok Jerman nak bagi 65 bilion stimulus package untuk menghadapi winter lah. Okay, 65 bilion euro. Sebab diorang ada masalah inflasi dengan bila Russia dah announce nak suspend gas delivery dan sebagainya, dia dah tahu dah harga barang akan naik. Dia kena bagi insentif ataupun duit, baratnya brim untuk rakyat Jerman. Alright, so
always remember, ni part yang dekat mana yang cantiknya untuk kripto dan Bitcoin. Kalau sesuatu yang dahsyat berlaku kan, kalau something yang dahsyat berlaku, of course price kripto semua akan jatuh juga. But when comes to money inflation ni, ini bukan price inflation bila dia buat stimulus package macam ni, dia akan cetak duit, dia akan produce lagi banyak duit. So all this money, certain portion of the money, duit ni akan masuk ke dalam market. Tak kira lah market saham ke, market kripto pun akan masuk juga. So benda ni memberikan sedikit kebaikan lah untuk market kripto. Although dia tak adalah benda ni menyebabkan harga Bitcoin pergi balik 69,000, tidak. Tetapi dia boleh bagi harga Bitcoin naik sedikit. So bila dia dah start luluskan benda ni, of course akan ada retail lah. Retail akan mungkin pump sedikit duit dekat pasaran kripto. Kalau tak Bitcoin pun entah mana-mana meme coin ke kan, duit akan masuk. Sama juga dulu bila US start print duit, yes Bitcoin nak juga, tapi banyak meme coin yang naik macam Shiba dan sebagainya. Alright, sebab apa? Retail suka beli coin-coin yang macam tu. So this is the way impact kepada Bitcoin lah. Alright, Bitcoin ataupun market kripto. Kalau dia orang start buka printer, then itu adalah kebaikan untuk market Bitcoin. Alright, so inilah sedikit sebanyak update tentang isu semasa lah, isu yang margin call ni. Alright, so of course kita tak adalah efek sangat dengan margin call sebab yang akan kena dekat Europe. Tapi kalau Europe jatuh, of course dia akan memberikan kesan juga kepada kita. Cuma kita tak tahu dekat level mana dia orang kesan tu kita akan rasa. Sebab bila US jatuh dulu 2008-2009, kita rasa juga itu dia jatuh sebab 300 or 400 billion something. Ini 1.5 trilion tuan-tuan puan-puan. And kalau Europe jatuh, memang sesuatu yang tidak pernah kita lihat lah sebelum ni. Sesuatu yang kita tak pernah lihat. Paling-paling pun dulu kita pernah dengar Greece bankrupt. Greece bankrupt kita pernah dengar. Tapi yang ni kalau Jerman jatuh, memang dahsyat. Sebab Jerman ni adalah manufacturing company. Tengoklah kereta lah, banyak benda-benda teknologi yang related to manufacturing, dia akan datang dari Jerman. Dan kalau Jerman dalam masalah, memang payahlah. Sebab kalau maksudnya produktiviti akan jadi lagi kurang. Dah lah dari sudut China pun produktiviti tengah kurang sebab dia ada banyak isu. Sekarang Jerman pun ada isu juga. So nampak tak tuan-tuan puan-puan? Satu demi satu, macam satu domino effect. Satu demi satu tengah rasa benda ni. Alright? So that's why kita kena berjaga-jaga. And of course orang akan perli, kenapa Bitcoin tak naik? Kenapa Bitcoin jatuh dan sebagainya? Sebab apa? Dia tak nampak the whole world sekarang ni tengah jatuh. Dia nampak Bitcoin sahaja. Sebab market Bitcoin sekarang ni dia sangat-sangat berkait rapat dengan isu-isu makroekonomi dan juga isu-isu global. Bitcoin punya level dah naik tuan-tuan puan-puan. Alright. So itu saja sedikit sebanyak perkongsian tentang krisis energi ni. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.